Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita mengucapkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini seperti yang kita jadualkan setiap Jumaat malam Sabtu jam 9 suku malam kita akan bersama-sama mempelajari, kita akan mengambil maklumat berkenaan dengan nama dan tema 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menyambung lagi, kita akan meneruskan lagi dua nama surah. Surah yang kita maksudkan adalah surah Al-Ma'arij dan juga surah Nuh. Suratul Ma'arij dan juga surah Nuh. Kita sudah berada pada surah-surah yang membentuk juzuk yang ke-29. Jadi kita terus kepada surah yang pertama adalah surah Al-Ma'arij. Sebelum itu, saya mohon maklum balas dari tuan-tuan, dari puan-puan sekalian, adakah suara saya dapat didengari dengan jelas? Jelas, Ustaz. Clear, jelas. Clear, Alhamdulillah, line clear. Okey, adakah nota tuan-tuan telah dapat? Ini adalah nota yang diberikan pada minggu lepas, suratul Ma'arij. Tetapi kalau surah Nuh baru diedarkan pada hari ini, jadi boleh dapatkan suratul Ma'arij, surah Nuh di dalam link Google Drive yang telah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apakah makna Al-Ma'ariju? Al-Ma'ariju di sini diletakkan terjemahannya adalah tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik. Al-Ma'ariju sama dengan Al-Masa'idu. Kita pernah mendengar perkataan Mi'raj, kan? Isra' dan Mi'raj. Isra' perjalanan di waktu malam. Mi'raj iaitu pergi kepada tempat-tempat yang dinaiki. Jadi peristiwa Mi'raj, Nabi naik sampai ke langit yang ketujuh, naik sampai kepada Sidratul Muntaha. Jadi perkataan Mi'raj dia sangat dekat dengan perkataan Ma'arij. Lepas tu Ma'ariju merujuk kepada tempat-tempat naik. Okey, mari kita lihat terlebih dahulu di manakah sumber ayat yang ada menyebutkan perkataan atau kalimah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij kita akan jumpa perkataan Ma'arij diletakkan pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minallahi dzil ma'arij. Minallah daripada Allah. Dzi yang memiliki. Al-Ma'arij tempat-tempat naik. Dalam terjemahan ni dia telah tulis tempat-tempat naik tu naik ke mana? Di sini diterjemahkan tempat-tempat naik ke langit. Okey, Al-Ma'arij.
Okey, kita ambil dulu maklumat di manakah peletakan ayat yang ada menyebut perkataan ma'arij. Jawapannya adalah pada ayat yang ketiga. Jadi kalau kita baca ayat nombor 3 Al-Ma'arij ni dikaitkan dengan Allah. Jadi Allah memiliki Al-Ma'arij. Allah memiliki Al-Ma'arij. Itu tempat-tempat naik. Okey, nanti kita akan ulas lagi apa itu Al-Ma'arij. Okey. Jadi kita terus kepada penjelasan daripada para ulama di sebalik kalimah ma'arij tu dikaitkan dengan apa. Okay. Kalau kita rujuk dalam kitab Awwalu Marrah, kita selalu guna kitab ni untuk kita rujuk kerana kitab ni dia tak terlalu tebal dan maklumatnya padat. Dah ada terjemahan pun dalam bahasa Melayu. Jadi dalam buku ini disebutkan dinamakan surah itu Al-Ma'arij. Dia kata kenapa? Kerana Allah telah menyebutkan naiknya para malaikat melalui langit-langit. Okay, jadi kalau kita baca pada buku ni, okay, disebutkan Al-Ma'arij tu dikaitkan dengan tempat naik lah. Siapa yang akan naik tempat tu? Adalah para malaikat. Nak naik ke tempat itu, dia akan lalui langit-langit. Okey, dikaitkan dengan langit. Okey, sepatutnya melalui langit lah. Okey, para malaikatnya lalu. Okey, apa yang disebutkan dalam buku ini sebenarnya ada dalam ayat yang keempat. Kalau kita baca tadi ayat 3, kita jumpa perkataan ma'arij kan. Lepas Allah sebut ayat 3, Allah sebut ayat 4, Al-Ma'arij ini dikaitkan dengan apa? Ta'ruju. Nampak tak perkataan ta'ruju? Al-Ma'arij ta'ruju. Okey, ta'rujul malaika warruhu ilaihi. Para malaikat dan ruh. Ruh di sini memang mengikut pendapat yang rajih di kalangan para ulama tafsir, seperti mana kata Al-Imam Al-Qadari, ruh di sini merujuk kepada malaikat Jibril. Jadi Allah beritahu ayat 3, daripada Allah yang memiliki Al-Ma'arij. Yang Al-Ma'arij ni merupakan tempat apa? Tempat yang para malaikat dan Jibril naik. Ta'ruju ni dikaitkan dengan menaiki. Malaikat dan ruh menaiki. Naik. Ilaihi. Kepadanya. Kepadanya. Hi dekat sini, kata Imam Al-Tabari, dia kembali kepada ni. Perkataan hi ni, okey, dia merujuk kepada apa? Menghadap siapa? Menghadap Tuhan. Hi ni dia kembali kepada minallah. Jadi para malaikat dengan malaikat Jibril, okey, mereka selalu naik ta'ruju. Mereka naik pergi ke mana? Mereka pergi bertemu Allah, yang Allah tu memiliki tempat-tempat naik. Okey, maka malaikat pergi bertemu dengan Allah melalui tempat-tempat naik. Okey. Kita jelaskan pada penamaan apa makna Al-Ma'arij itu seperti mana diulas oleh kitab Awwal Marrah. Okey. Kita rujuk satu lagi kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir, beliau menjelaskan, okey, kenapa surah itu dinamakan Ma'arij? Apa dikaitkan dengan Al-Ma'arij?
Maka beliau mengatakan para malaikat dan Jibril yang diberi tugas khusus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul, mereka naik kepadanya. Naik kepadanya itu perbuatan kalimah ta'ruju. Maknanya Allah Ta'ala ni dia memiliki tempat-tempat naik. Siapa yang akan pergi tempat naik tu adalah para malaikat dan Jibril. Okey, jelas tentang Al-Ma'arij tu. Okey, sedikit sebanyak kita dah dapat tahu apa makna Ma'arij. Kemudian Ma'arij itu dikaitkan dengan siapa? Kita dah tahu tentang di manakah ayat yang keberapa dikaitkan dengan Al-Ma'arij. Okay. Kita lanjutkan lagi tentang perbahasan nama surah. Kita tak masuk tema lagi ya. Kita baru kita baru bincang tentang nama dulu. Justifikasi namanya ya. Kita belum masuk pada tema. Jadi ada nama lain yang para ulama mengatakan nama lain bagi suratul Ma'arij adalah surah Sa'ala Sa'ilun. Nama lain surah Al-Ma'arij, tapi ini adalah ijtihad para ulama saja. Para ulama kata nama surah Al-Ma'arij tu boleh juga kalau kita nak panggil dia surah Sa'ala Sa'ilun. Apa makna Sa'ala Sa'ilun? Okey, kita tengok ayat yang pertama. Okey, dekat ayat yang pertama. Sebab apa para ulama mengatakan surah itu boleh dipanggil dengan surah Sa'ala Sa'ilun? Kerana pada awal-awal ayat pembukaan suratul Ma'arij, Allah menyebut tentang Sa'ala Sa'ilun, seseorang telah bertanya. Jadi Sa'ala telah bertanya, Sa'ilun, seseorang. Jadi dekat sini perkataan Sa'ala Sa'ilun maknanya seseorang telah bertanya. Dia bertanya tentang apa? Bi'adzabin waqi', tentang azab yang pasti akan terjadi. Dia tanya tu kan, dia percaya ke? Kalau dia tak percaya ke, azab tu memang tetap akan terjadi. Okey, tapi bertanya di sini bertanya dalam keadaan mengingkari, tidak percaya. Dia memperkecil-kecilkan tentang azab yang waqi', yang pasti terjadi. Dekat sini kita pernah belajar surah Waqi'ah kan? Waqi'ah. Dia ambil pada perkataan Waqi'ah, yang pasti terjadi. Jadi ada para ulama mereka mengatakan surah ini boleh dipanggil dengan surah seseorang telah bertanya. Jadi kalau kita dengar tentang perkataan, ucapan, okey, buka surah seseorang telah bertanya. Oh, kita faham. Itu adalah surah Al-Ma'arij. Okey. Para ulama yang menyebutkan tentang nama surah ini, mereka adalah terdiri daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, Al-Imam At-Tabari, Ibnu Athiyyah, Ibnu Juzi, Al-Khazin, As-Sa'labi, Asy-Syaukani dan Al-Alusi. Ini semua ulama-ulama yang memang pakar dalam bidang Al-Quranul Karim. Okey. Tak apa, ini sekadar penambahan maklumat tentang nama surah. Kerana daripada nama surah, sebab para ulama
mereka akan cari keyword dia. Jadi macam kita nak faham sesuatu surah tu, mereka cari. Nak tahu cari keyword dia, nak cari dia punya clue dia, maka di antaranya adalah pada nama surah itu. Jadi surah tadi kita belajar pertama, dia cerita tentang Allah Ta'ala memiliki tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik itu nanti akan dinaiki oleh siapa? Dinaiki oleh para malaikat dan Jibril. Tapi kita belum habis ulas lagi. Tempat naik tu, nak naik tu berapa lama? Okey. Ada kalau kita baca ni juga, ada para ulama mengatakan surah itu namanya surah Sailun, Sa'ala Sailun, kerana ada orang bertanya tentang azab. Rasulullah SAW, kita sedia maklum. Okey, siapa yang mengikuti kelas-kelas tadabbur, tuan-tuan mempelajari tentang kaedah atau pendekatan Nabi dalam dia berdakwah kepada orang yang kafir, Nabi menggunakan pendekatan apa? Nabi menggunakan pendekatan memberikan ancaman. Dia panggil inzar. Sebab tu Nabi ni digelar sebagai nadhirun, pemberi amaran. Maka nak amaran dengan apa? Nak bagi amaran tentang perkara apa? Sudah pasti amaran dikaitkan dengan azab. Yang mana azab yang sebenar-benarnya adalah azab di hari kiamat. Okey, dia ada berkaitan dengan azab hari kiamat dengan tempat-tempat naik. Okey. Dah jelas tentang maklumat tersebut? Okey. Kita saya nak tengok tema ke. Okey, saya pergi terus kepada kita nak ulas dahulu, kita boleh masuk tema lagi. Okey. Kita nak ulas terus kita nak lanjutkan lagi bincang tentang nama ni. Okey. Kenapa ataupun ada apa di sebalik Allah yang memiliki tempat-tempat naik ke langit ni? Okey. Jadi nak faham apa kaitan tempat-tempat naik ke langit ni dengan Allah, jadi kita kena baca daripada ayat yang awal. Kita kena baca ayat pertama, ayat ketiga, dan baru kita masuk ayat nombor 3. Sebab perkataan Al-Ma'arish dia terletak pada ayat nombor 3. Maknanya tentu ada sesuatu yang dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Jadi kita sangat memerlukan ayat sebelum nombor 3, iaitu nombor 2 dengan nombor 1. Okey, ayat pertama tadi kita dah jelaskan. Okey, ketika mana kita menjelaskan nama lain bagi suratul Ma'arij adalah Sa'ala Sa'ilun. Okey, ayat yang kedua, Allah Ta'ala memberitahu azab yang pasti terjadi, yang telah Allah tetapkan azab pasti akan terjadi. Pasti akan ada orang yang dapat balasan azab tu. Yang pasti azab tu datang itulah ada orang dia bertanya. Bertanya tu ada yang mengatakan, ada sebut namanya Nadhar, ada seseorang tu dikaitkan khusus dengan nama seseorang. Tapi kita ambil secara umum pengajaran dia. Mereka tak percaya, selalu cabar Nabi. Tunjukkan azab tu, buktikan azab. Kan, sedangkan azab tu pasti akan dikenakan pada orang yang patut dikenakan azab. Maka Allah menyebut pada ayat 2, azab yang Allah kenakan untuk siapa? Lil kafirina laysa lahu dafi'. Azab yang disediakan untuk orang kafir. Lil kafirin, untuk orang kafir. Untuk orang kafir ni apa? Bi'adzabin waqi'. Azab tadi disediakan untuk orang yang kafir. Jadi orang yang kafir dia kena azab. Azab tu akan mereka tu boleh buat apa? Laisa lahu dafi'.
tak ada seorang pun yang dapat menolak azab yang Allah kata pasti kena azab. Jadi, setakat kita faham ayat 1 dan 2 ni, kita dah baca, kita dah tahu terjemahan dia, kita mendapati ayat 1 dan 2 ni dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan azab. Okay. Dikaitkan dengan azab. Okey. Azab pasti akan ada. Okay, ayat pertama. Azab yang pasti terjadi tu akan dikenakan kepada orang kafir. Pada ayat nombor 2. Jadi kalau azab tu dah kena pada orang kafir, tak ada siapa pun di kalangan orang kafir yang boleh menolak azab itu. Okey, jelas ayat 1 nombor 2. Lepas tu ayat 3. Baru dikaitkan dengan Al-Ma'arij tadi. Ayat 3 menyambung perkara ayat 1 dan 2, maknanya azab yang Allah akan kenakan kepada orang kafir tadi tu, azab tu azab siapa? Siapa pemberi azab tu? Minallah, daripada Allah. Jadi maknanya yang akan mendatangkan azab, yang orang kafir kalau mereka kena azab, azab tu mereka tak boleh tolak, rupa-rupanya azab itu datangnya sumbernya minallah, daripada Allah. Okay, faham terlebih dahulu, daripada Allah. Okey, lepas tu Allah itu, okey, bukan sekadar kita tahu Allah itulah yang sumber kepada azab tadi. Tapi dalam ayat 3 ni menerangkan lain bagi Allah tu apa? Zil Ma'arij, yang merupakan tempat-tempat naik. Tempat-tempat naik di sini, Al-Ma'arij ni sebenarnya, kalau kita baca dekat terjemahan, dia telah terjemahkan langit. Langit kan tinggi, langit 1, langit 2, naik. Okey, maknanya Allah Ta'ala ni, dia memiliki langit-langit yang langit itu menjadi tempat dinaiki. Menunjukkan Allah ni dia maha tinggi kedudukan dia. Okey, jelas? Boleh faham? Okey. Tempat-tempat naik ni, siapa yang akan naik nanti? Maka Allah kata ayat nombor 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan Jibril akan naik menghadap Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang memiliki tempat naik tadi itulah. Yang Tuhan itu jugalah yang akan mendatangkan azab. Okey. Para malaikat dengan Jibril, mereka nak naik menghadap Allah tu. Okey, dia punya tempat naik tu, nak pergi ke tempat naik tu, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Okey, tempoh dia nak naik itu dalam sehari yang setara dengan 50,000 tahun. Okey. Maksudnya, okey, sekarang ni isunya, faham kan? Tempat naik tu tahu. Okey, siapa yang akan naik ke tempat itu kita tahu. Okey, para malaikat dan Jibril. Okey, tetapi ayat tu kata yang mana nak menghadap Tuhan tu, nak naik itu dalam sehari dia sehari saja. Contoh, tapi kiraan kita sehari itu umpama 50,000 tahun. Okey. Jelas? Okey. Kita dapatkan maklumat itu terlebih dahulu. Okey. 50,000 tahun ni merujuk kepada apa? Kalau kita baca pada ayat 4 tu, merujuk kepada tempoh nak naik lah. Kan? Nak bertemu dengan Allah. Okey, dia punya kiraan makan masa tu lama. Bukanlah lama tu maksudnya dia terjadi, maksudnya pada kiraan kita, pada manusia, dia punya tempoh nak pergi tu mengambil masa 50,000 tahun. Dalam perkiraan kita macam
sebenarnya sehari, tapi kiraan seperti kita kira, seperti kita faham 50,000 tahun. Allah je yang tahu spesifik lah. Kiraan saatnya berapa itu je Allah yang maha mengetahui. Okey. Sekarang kita mesti akan cari jawapan lagi. Kenapa Allah Ta'ala nak kata tempat-tempat naik tu? Lepas tu kenapa ada jumlah 50,000 tahun? Di sinilah kita nak mencari munasabah dia. Kita nak mencari kenapa Allah nak letakkan Ma'arij tu sebagai nama surah. Kan? Kenapa dia letakkan maksud tempat-tempat naik tu? Jadi kita faham tempat-tempat naik dia dikaitkan dengan Allah. Okey, Allah Ta'ala ni dia adalah sumber kepada yang menurunkan azab. Okey, kita dapatkan maklumat tu, jadi kita kena baca lagi ayat berikutnya. Okey. Jadi kalau kita baca pada ayat nombor 5, Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, fasbir sabaran jamila. Allah kata, maka bersabarlah dengan benar-benar sabar yang cantik. Sabar yang sebaik-baik sabar. Tidak mengeluh, tidak merungut, tidak pergi meviral pada orang, menghebahkan pada orang. Dia sabar, mengadu pada Allah. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut ayat 6. Ayat 6 ni Allah kata innahum yarawnahu ba'ida. Allah kata sesungguhnya mereka ni siapa? Mereka ni adalah orang-orang yang dia tak percaya kiamat tu. Termasuk orang-orang kafir yang akan dapat azab itu, mereka memandang. Yarawnahu, memandangnya. Memandang apa? Mereka memandang azab. Azab yang pasti datang pada hari kiamat itu, seperti ayat 1 dan ayat 2 tadi, mereka mengatakan ba'ida, jauh sama sekali. Maknanya mereka kata tak akan berlaku lah. Okey. Sebab tu mereka banyak cabar minta azab tu datang. Okey, faham. Okey, lepas tu ayat nombor 7, Allah sebut manusia yang lawan kepada yang tak percaya azab tadi, wa narahu qariba. Sedangkan kami memandangnya dekat. Faham tak? Sedangkan kami memandangnya dekat. Okey. Allah Ta'ala bagi tahu, bagi Allah, okey, bagi orang yang beriman, azab ini mereka percaya dia benda yang pasti, maka benda yang pasti ni dia selalu akan dekat. Sebab dia pasti ada, kita pergi pasti dekat. Dekat. Tapi orang-orang yang tidak membenarkan kiamat ni, dia memandang adalah azab ni. Dia faham benda tu tak ada. Benda tu takkan berlaku. Jadi dia memandang benda tu jauh sangat nak berlaku. Tapi bagi orang yang beriman, mereka memandang benda itu sudah dekat. Okey, jadi berdasarkan ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ni, kita tahu perkataan azab kan, kata kuncinya adalah azab. Okey, lepas tu dikaitkan dengan kepercayaan azab tu. Maknanya azab itu dia dikaitkan pada hari kiamat. Dikaitkan dengan hari kiamat. Okey. Jadi kalau ayat 1 sampai ayat nombor 7 ni dikaitkan dengan azab, lepas tu situasi hari kiamat tu. Okey. Jadi apabila kita dah faham maklumat tersebut, maka kita boleh mencari jawapan yang 50,000 tahun ni, okay, sehari setara dengan 50,000 tahun ini, maka berdasarkan perkaitan ayat 1 sampai ayat nombor apa tadi, sampai ayat nombor 7 tadi, maka kata para ulama, ini satu pentafsiran. Para ulama mengatakan 50,000 tahun ni sebenarnya adalah situasi di hari akhirat.
50,000 tahun tu adalah situasi di hari akhirat. Maksudnya semua orang, okey, mereka akan merasakan dia punya lamanya ke akhirat tu sebenarnya dia 1 hari, tetapi dirasakan macam 50,000 tahun. Jadi pendapat pertama kata 50,000 tahun ni adalah merujuk kepada situasi di hari akhirat. Okey, lepas tu kalau orang tanya pula, apa kaitan dengan tempat-tempat naik? Kita kena tahu kan, bahawasanya Allah Ta'ala ni dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada tinggi. Tinggi. Kan? Jadi, situasi Allah itu berada di tempat yang tinggi. Kita tak boleh sama tinggi macam arah kita faham. Kita bukan nak mengatakan Allah tu arah. Sebenarnya tak. Tinggi tu Allah saja yang tahu tinggi. Sebab kan kalau kita belajar kan surat Mi'raj, lepas tu atas langit tu ada arasy Allah. Kita tak tahu bentuknya bagaimana, terserah pada Allah. Jadi perkara tersebut kata Ibnu Ashur, dia tetap akan berlaku walaupun di hari kiamat. Dari kiamat masih lagi berlaku naiknya para malaikat dan Jibril kepada Allah. Jadi 50,000 tahun tu merujuk kepada satu hari sama seperti 50,000 tahun situasi di hari akhirat. Okey, jelas tuan-tuan dan puan. Ini pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Okey. Dapatkan dulu maklumat ni, okay, jelas ya. Okay, sekarang ni kita tengok. Kenapa Allah pilih Ma'arij tu? Tempat-tempat naik tu. Okey, lepas tu kenapa dikaitkan dengan 50,000 tahun? Apa fungsi 50,000 tahun tu, lamanya dekat akhirat tu dengan tempat-tempat naik tu? Okey, jadi kita kena tengok tema. Okey. Kalau kita rujuk dalam kitab Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan tema bagi surah Al-Ma'arij ni adalah sebenarnya Allah Ta'ala nak menyebutkan tentang lamanya, panjangnya hari kiamat. Maksudnya fokus utama dia di sebalik pilih nama Ma'arij tadi tu, okey, dipilih nama Ma'arij, lepas tu disebut 50,000 tahun tu nak bagi tahu bahawasanya kiamat ni lama. Nak menunjukkan panjangnya hari kiamat. Dipilih nama, okey, Al-Ma'arij tu adalah tempat-tempat naik. Betul. Tapi nak naik tu, kenapa dikaitkan dengan 50,000 tahun tu? Nak menunjukkan bahawa lamanya hari kiamat. Okey, panjangnya hari kiamat ni. Maknanya kalau orang kafir kena azab tu berapa lama? Lamanya kena azab. Okey, walaupun nama surah tu adalah tempat-tempat naik, yang Allah Ta'ala memiliki tempat-tempat naik kan. Lepas tu dikaitkan pula dengan peristiwa di hari kiamat 50,000 tahun tu, di sebalik penyebutan nombor 50,000 tahun tu dikaitkan nak naik tu kan, malaikat duduk naik langit, sebab semua orang faham langit ni memang lama nak naik dia kan, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 tu kan, nak menunjukkan bahawa panjangnya hari kiamat tu. Jadi kalau kiamat tu panjang, lama, okey, lama, maka dia memberi mesej apa? Jadi kalau orang yang beriman, dia tahu kiamat ni lama, maka dia akan ambil jalan untuk dia bersedia. Tapi kalau orang kafir, okey, disebabkan mereka tak percaya azab tu ada, maka mereka akan alpa. Mereka buat tidak tahu. Sebenarnya surah ni turun adalah nak bagi orang-orang kafir ni dia percaya
tentang azab tu. Yang azab tu nanti akan berlaku lama tempoh dia. 50,000 tahun kamu rasa dia. Satu hari tu kamu rasa dia macam kamu duduk 50,000 tahun. Bagaimana lamanya Allah memiliki tempat-tempat naik ni, macam itulah panjang dan lamanya kiamat. Okey, jelas tak tentang tema ni? Kalau kita nak jelas lagi, mari kita tengok pada ayat-ayat dalam suratul Ma'arij. Allah Ta'ala telah membuktikan macam mana orang kafir yang tidak mengambil indah, sebab dia tak percaya kan, dia tak ambil indah, dan bagaimana orang yang beriman dia mengambil indah. Sebenarnya Allah ada sebut dalam suratul Ma'arij. Cara Allah sebut tu kita tak dapat faham secara tersurat, tetapi kita akan dapat faham dia secara tersirat. Macam mana kita nak tahu? Okey, maka kita tengok orang kafir tu. Okey, kealpaan orang kafir. Okey, orang kafir ni Allah Ta'ala sebut tentang diri mereka dulu. Allah sebut tentang karakter mereka dulu. Allah sebut terlebih dahulu tentang karakter diorang. Lepas tu baru Allah Ta'ala sebut tentang sikap diorang. Faham tak? Maksud dia macam ni. Cara nak faham dia, waktu Allah bentang tentang orang kafir yang dijanji azab tu, Allah tak sebut dulu apa yang mereka dah buat. Dia tak sebut dulu perbuatan mereka. Tapi Allah Ta'ala sebut dulu tentang sikap mereka dulu. Allah Ta'ala sebut tentang mereka dulu. Contohnya kalau kita baca pada ayat ni, Allah kata, tad'u man adbara wa tawalla. Allah memanggil, dia juga memanggil orang yang membelakangi dan berpaling. Maknanya Allah Ta'ala sebut orang kafir ni, dia adalah orang yang membelakangi dan berpaling. Wa jama'a fa'aw'a, dan yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Kenapa dia kumpul? Kenapa disimpan? Sebab dia tak percaya harta tu nanti akan dihisap. Dia tak percaya tentang nanti kalau dia abaikan anak yatim orang miskin, dia tak percaya adanya kiamat tu. Okey, jadi dekat sini kita jumpa tentang kealpaan orang kafir. Dia buat tak indah dengan apa? Dia adbara wa tawalla. Dia kumpulkan harta dia lalu dia simpan dia. Harta ni kita tak boleh simpan dia. Kita kena belanjakan. Belanjakan tu untuk apa? Untuk dapatkan pahala. Okey, kita tengok lawan kepada orang yang dia alpa tentang hari kiamat tu, kita tengok orang beriman. Kita tengok orang beriman ni, nak tahu tak tahap dia bersedia macam mana? Okey. Okey, orang beriman ni, ketika Allah sebut orang beriman, Allah Ta'ala tak sebut dulu orang beriman ni karakter dia apa. Kalau orang kafir, tengok orang kafir, Allah sebut dulu situasi. Situasi mereka di hari akhirat. Allah Ta'ala cerita tentang mereka dulu. Baru Allah sebut tentang perbuatan mereka dekat dunia tu buat apa. Tapi kalau orang beriman, Allah sebut dulu mereka dekat dunia dah buat apa, lepas tu baru Allah sebut situasi mereka di hari akhirat. Faham tak? Boleh faham tak? Orang kafir, Allah sebut dulu situasi mereka. Situasi mereka kita baca mula-mula ayat awal-awal tadi itulah. Mereka buat apa? Kan Allah kata mereka dapat azab kan? Lepas tu, baru Allah sebut kenapa mereka boleh dapat azab tu lah yang kita baca tadi tu. Adbara wa tawalla, perbuatan mereka dekat dunia. Tapi orang beriman, Allah sebut dulu apa yang dah mereka buat dekat dunia ni. Lepas tu baru Allah cerita dekat surah Al-Ma'arij apakah balasan keadaan mereka di hari kiamat. Kenapa Allah Ta'ala
Ketika sebut orang beriman ni, Allah sebut situasi mereka di akhirat ni dikemudiankan. Tapi kenapa Allah sebut dulu mereka dah buat ini, dah buat ini, dah buat ini? Kenapa? Okay. Ini menunjukkan orang beriman ni, kenapa Allah sebut perbuatan? Nak menunjukkan mereka bersedia untuk pergi kepada hari kiamat tu. Jadi nak menunjukkan mereka telah bersedia, maka Allah sebut dulu perbuatan mereka. Tetapi orang kafir, Allah kemudian kan menyebut perbuatan mereka, tetapi Allah sebut dulu situasi mereka. Kenapa diakhirkan perbuatan mereka? Nak menunjukkan mereka tak buat apa-apa pun. Mereka tak bersedia pun untuk pergi di hari akhirat. Apa tak perbezaan dia? Okay, kita tengok contoh. Tengok contoh ayat dia. Okay, kita patah balik ke sini. Waktu kita baca ayat 23 sampai 25, dia panjang juga ayat dia ni. Tapi saya tak bawa ke semua ayat dia. Cuba kita tengok terlebih dahulu. Allah sebut orang-orang beriman ni apa? Allah kata, alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang sentiasa mengerjakan solat. Allah kata. Lepas tu mereka ni fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang yang dalam hartanya tersedia bahagian yang tertentu. Kenapa Allah Ta'ala kata mereka sentiasa mengerjakan solat? Kenapa Allah Ta'ala kata orang-orang ni, mereka ni dah tahu dah. Dalam gaji mereka, dalam pendapatan mereka tu nak bagi pada siapa sebahagian dia. Kenapa mereka dah decide dah tentukan, okay, kalau gaji aku sebanyak ni, kalau upah aku banyak ni, kalau pendapatan aku banyak ni, ada bahagian untuk orang miskin berapa, orang fakir berapa. Kenapa mereka sudah sediakan bahagian tu? Kerana mereka bersedia untuk pergi kiamat tu. Lisa'ili wal mahrum, bagi orang miskin dan orang minta dan orang tak minta. Sebab itu, kejap ya. Sebab itu, kalau tuan-tuan nak tahu tentang situasi orang-orang yang beriman ni, sebab tu kena buka keseluruhan surah Al-Ma'arij tu. Dalam nota saya taklah letakkan ke semua maklumat. Okey, saya bagi contoh lagi nak lebih jelas lagi. Okey, begini. Kalau kita buka dekat suratul Ma'arij kan, tadi kita dah sebut ada dua pendekatan ni, pendekatan ni. Okey, tuan-tuan cari maklumat ni memang betul dalam surah. Tapi sudah faham tak yang ni dulu? Faham tak yang ni dulu? Yang saya paparkan ni, faham tak? Jelas faham ke tidak faham? Jelas, faham Ustaz. Okey. Maknanya macam ni, kejap ya. Sekejap. Okey. Maknanya pendekatan ni kenapa berbeza? Kenapa sebut situasi orang kafir, baru kenapa sebut balasan kepada orang kafir, keadaan mereka di hari akhirat itu, baru Allah sebut mereka dah buat apa dekat dunia dulu. Kenapa dikemudiankan sebut mereka buat dekat dunia tu, menunjukkan mereka ni tak bersedia. Tapi orang beriman, Allah sebut balasan kepada mereka ni kemudiankan, tetapi Allah sebut perbuatan mereka di dunia itu Allah awalkan. Menunjukkan kepada apa? Kalau tuan nak tahu contoh dia kan, nak tahu contoh lah, macam kita nak tengok dekat mana situasi mereka di hari akhirat bagi orang yang beriman ni. Tuan boleh tengok situasi diorang tu, tuan tengok pada ayat nombor 35 contoh. Waktu kita baca ayat 35 ni, Allah sebut ulaika fi jannatin mukramun. Yang Allah kata mereka itulah ditempatkan di dalam syurga-syurga, mereka diberi penghormatan. Tapi sebelum ayat 35 ni, kita akan jumpa ayat apa dulu Allah sebut.
Tengok sini ni tengok ini ayat 23. Ayat 23, ayat 24, ayat 25. Sedangkan balasan mereka nombor berapa? 35. Maksudnya Allah sebut dulu mereka buat apa? Mereka solat. Mereka dah tahu harta tu nak bagi pada siapa. Dah buat-buat. Sebenarnya banyak perbuatan mereka tu. Cuma saya buat 2 contoh lah. Dah sebut. Baru Allah sebut. Ayat 35 balasan untuk mereka. Kenapa diakhirkan balasan syurga pada ayat 35? Nak menunjukkan mereka di dunia itu telah buat sesuatu yang menyebabkan mereka boleh dapat ayat 35. Tapi kalau orang kafir enggak begitu. Kalau orang kafir, saya bagi contoh. Mungkin tuan-tuan jelas tak? Kalau tuan-tuan nak jelas lagi kan, izinkan saya sekejap. Saya buka internet lah. Saya bukakan dekat Legasi Quran nak bagi nampak dengan jelas lagi. Tak apa, kita buat satu surah satu malam ni pun tak apa. Tak perlu kita terkejar-kejar. Ya, paling penting kita faham. Okey. Tuan-tuan nampak tak saya paparkan sekarang Quran terjemahan guna Legasi Quran. Nampak tak? Nampak Ustaz? Okey, saya tunjukkan surah Al-Ma'arij, saya buktikan. Sebab kalau kita tak belajar, kita tak perasan susunan tu. Apabila kita tak perasan susunan tu, menyebabkan kita tidak tahu mengapa disusun macam tu. Tapi setelah kita belajar tema, kan, kita tahu. Okey, kita tengok. Surah Al-Ma'arij. Saya tunjukkan pada tuan-tuan. Okey, sekejap ya. Okey. Cuba kita lihat ayat nombor kita tengok situasi mereka macam ni lah. Kalau kita tengok dekat ayat nombor 10 lah. Kita tengok tengok ayat nombor 10. Kata ayat nombor 10 Allah Ta'ala sebut tentang situasi orang kafir tau. Ni situasi orang kafir. Okey, ni adalah situasi orang kafir. Okey, bermula ayat 10. Wala yus'alu hamimun hamima. Sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karib dia. Lepas tu Allah mengata yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Orang kafir ni kalau dapat tebus azab tu dengan orang ni, mereka akan buat. Dia sanggup tebus tau. Azab neraka ni, orang masuk neraka ni dia akan selfish, dia akan penting diri sendiri, dia tak kira. Kalau dia boleh tebus azab tu dengan anak-anak dia akan tebuskan. Biar dia tak kena azab, biar anak aku kena azab. Tengok dahsyatnya azab akhirat. Wa sahibatihi wa akhi. Kalau dia boleh tukar dengan isteri dia, biar isteri kena azab, jangan dia diazab. Tuan-tuan, bahaya dia orang masuk neraka ni. Beza orang masuk syurga. Kalau masuk syurga dia cari mana pasangan dia, mana anak dia. Tetapi orang masuk neraka ni tak. Kalau boleh dia lepaskan diri dia. Jadi Allah cerita pada ayat 10 situasi orang yang kafir. Nampak kan? Lepas Allah cerita kan. Lepas tu Allah sebut neraka lazza. Kalla innaha lazza nadza'ata lisyawa. Dan lepas tu baru Allah sebut apa dekat sini. Baru Allah sebut apa perbuatan mereka dekat dunia. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Ni saya sebutlah mereka mengumpulkan. Nampak tak? Allah sebut neraka dulu, situasi cemas mereka di akhirat, baru Allah sebut perbuatan mereka dekat dunia buat apa? Wa jama'a fa'aw'a. Tetapi ketika Allah sebut orang beriman, okey, Allah sebut dulu alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Okey, lepas sebut baru Allah sebut okey, mereka amanah, mereka walladzina hum bi syahadatin qaimun.
Betul ayat 35. Tuhan kata apa? Ulaika fi jannatin mukramun. Jadi nampak kan susunan dia. Jadi kalau begitu kita dah faham. Jadi jadi apa? Jadi kita selesailah membicarakan tentang tema dan juga nama bagi suratul Al-Ma'arij. Okay, kita ambil tema ni. Okey, panjangnya hari kiamat. Okey, dikaitkan dengan nama surah tadi. Jadi kalau dah tahu azab tu pasti, kiamat ni lama, kena buat apa? Kalau hidup pun tak sampai pun 1000 tahun, kan umat Nabi Muhammad 60, 70, 80, 100 tahun mati. Tapi dia nak pergi kepada situasi akhirat yang punya lama, maka kena buat apa? Maka kena sediakanlah bekalan-bekalan nak ke sana. Tapi orang kafir sangat alpa, tidak bersedia. Tapi orang beriman bersedia. Jadi itu adalah suratul Ma'arij. Jadi moga-moga dapat kaitkan, dapat faham kenapa surah tu namanya Ma'arij. Okay, kita dah tahu, kita dah ulas Ma'arij itu tempat-tempat naik yang dimiliki oleh Allah. Okay, apa kaitan dengan hari kiamat? Dikaitkan tadi dengan panjangnya hari kiamat, lama. Sebab nak naik langit tu kita faham, jauh naik langit. Okay, jadi kita berhenti. Kita pergi surah Nuh sikit ya, boleh? Kita pergi kepada surah Nuh. Surah Nuh ni mudah je. Dia tidak complicated seperti surah Al-Ma'arij tadi. Surah Nuh ni senang. Tak payah nak ulas sebab Nuh tu siapa? Nabi Nuh. Surah Nuh maknanya surah Nabi Nuh. Jelas. Tak perlu ulas Nuh tu apa, semua orang tahu Nabi Nuh ni surah Nuh. Tapi isu dia, kenapa Allah nak letak nama surah Nuh? Kenapa dipilih Nuh tu jadi nama surah? Itu yang kita belajar nama. Kalau sekadar nak tahu terjemahan, baca je terjemahan Nuh tu apa, Nabi Nuh, selesai. Tapi kenapa diletakkan Nuh tu sendiri? Ada apa pada Nabi Nuh? Okey, jadi kita tengok dari mana sumber ayat yang ada nama Nuh dalam surah Nuh. Okey, kita akan jumpa dekat ayat yang pertama. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan. Jumpa kata Nuhan. Maknanya Nabi Nuh. Okey. Sekarang kita nak tengok pula justifikasi. Okey. Kenapa Allah nak namakan surah Nuh? Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Munir, Datuk Wahbah kata, surah ini menyebutkan nama Nabi Nuh alaihi salam. Okey, betul. Kita sudah maklum. Kenapa? Kerana dalam surah Nuh ini ada kisah dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Jadi kita dah dapat dah kenapa Allah pilih nama surah tu surah Nuh. Apa yang Allah Ta'ala nak highlightkan? Apa yang Allah Ta'ala nak tekankan dekat surah Nuh tu? Maknanya dalam surah Nuh itu ada kisah, ada sebut nama Nuh. Lepas tu dalam surah tu ada kisah dakwah Nabi Nuh kepada kaum dia. Daripada mula Allah Ta'ala hantar dekat kaum dia, sampailah kaum dia ditimpa dengan taufan. Iaitu banjir yang setinggi gunung. Dan menariknya, surah Nuh ni 28 ayat. Semua cerita pasal Nuh. Jadi secara tak langsung, kita dah tahu dah tentang Nabi Nuh ni. Okay, kita tahulah. Oh, kenapa Allah pilih surah tu nama Nuh? Maknanya Allah Ta'ala nak tekankan tentang kisah Nabi Nuh. Okay, kita dah faham dah tentang sebab penamaan. Okey. Kalau macam Al-Ma'arij tadi,
kita tak cukup belajar nama, kita kena tahu juga tema. Okey. Tapi surah Nuh ni dia jelas. Kenapa pilih nama Nuh? Lepas tu pula ke semua ayat, 28 ayat, semua kisah Nabi Nuh kat ayat tu. Maknanya memang tak dapat dinafikan lagi lah, surah Nuh ni memang nak fokus tentang kisah Nabi Nuh. Okey. Maka kita tengok pada tema. Kita tengok pada tema. Okey. Tema surah Nuh ini, memang para ulama mengatakan tema dia adalah nak fokus tentang contoh teladan pendakwah yang terbaik yang boleh dijadikan ikutan adalah Nabi Nuh. Jadi tema dia adalah tema untuk dakwah. Okey. Kalau kita tengok satu lagi kitab, Awwalul Marrah, temanya tentang committed dalam berdakwah. Samalah. Lebih kurang sama. Maksudnya, apa tema yang Allah nak kita ambil, apa dia punya mesej utama dalam surah Nuh ni, adalah temanya tentang macam mana berdakwah. Berapa lama kena dakwah, kena committed. Jadi contoh pendakwah yang patut kita ikut adalah Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Okey. Sekejap ya. Hilang pula dia punya nota dia tadi tu. Okey, sekejap. Tuan nampak tak nota saya paparkan ni? Nampak Nampak tak? Mau maklum-maklum tuan-puan, takut saya tertutup. Dapat tak? Nampak tak? Tak penuh rasa yang Tak. kecil tu. Kotak kecil, yang kecil. Ini nampak? Ini okey. Okey, tak apa. Okey, jadi dah tahu tema Okey, dah tahu tema dia. Maknanya kalau kita nak belajar dakwah, nak jadi pendakwah yang committed, okey, maka kita boleh rujuk kisah Nabi Nuh. Tapi kisah Nabi Nuh ni dia banyak surah. Tetapi surah yang special, yang ayat 1 sampai ayat hujung adalah surah Nuh. Okey, jadi daripada tema ni, mari sama-sama kita lihat, kita kuatkan lagi tentang apa contoh yang kita boleh ikut Nabi Nuh dalam dakwah. Okey, pertama kita tengok dekat sini. Okey, Nabi Nuh ni kalau kita baca, kita tengok contoh ayat 65 Nabi Allah Nuh ni dia dakwah tidak ada henti-henti. Dia kata, Allah kata, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh ni dia mengadu kepada Allah, kata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menyeru mereka siang dan malam. Dia non-stop. Jadi pendakwah ni dia kena selalu memberi nasihat. Dia kena menyampaikan. Siang ke, malam ke, dia teruskan dakwah. Jadi itu contoh teladan sebagai seorang pendakwah. Kenapa dipilih pada nama Nuh tu? Maknanya daripada surah Nuh itu Allah Ta'ala nak suruh kita tiru dia daripada kita baca tema tadi kan. Tirulah macam Nuh dalam dakwah. Jangan berhenti. Teruskan berdakwah siang kan ataupun malam. Siang dan malam. Berterusan. Okey. Lepas tu pula, kita dapat belajar dekat sini, Nabi Allah Nuh ni, okey, dia punya sabarnya dia, okey, walaupun dia dakwah siang malam, tapi Nabi Allah Nuh cerita, falam yaziduhum du'ai illa firara. Sampailah ayat nombor 7, baca terjemahan terus. Dia kata, tetapi seruanku itu, dia kata, dakwahku itu, dia kata, nasihat aku itu, dia kata, tidak memberikan mereka faedah pun, melainkan mereka lagi degil. Tapi Nabi Nuh dia tetap telah berdakwah. Siang ke malam dia tak berhenti. Lepas tu Nabi Nuh kata lagi yang bermaksud, dan setiap kali aku seru mereka supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka tak nak dengar sampai mereka sumbat telinga mereka dengan jari masing-masing dan menyungkupkan baju ke mukanya, dan mereka berdegil dengan keingkarannya dan mereka bersikap sombong.
Berdegil tu maksudnya tetap tak nak berubah. Dan bersikap sombong yang melampau. Tapi Nabi Allah Nuh ni dia dakwah tak? Kalau orang tak nak dengar, tetap kita sampaikan. Nampak tak? Kita tengok komitednya Nabi Allah Nuh ni. Kan? Dia tak tertekan, dia buat je, dia sampaikan. Okey. Lepas tu, kalau kita nak belajar dakwah bentuk lain, kadang-kadang Nabi Allah Nuh, dia cakap secara terang-terang. Kadang-kadang, dia jumpa secara personal. Seperti dia kata, summa inni da'autuhum jihara. Kemudian aku telah menyuruh mereka terang-terangan. Ada masa kita kena cakap secara terbuka. Nabi Allah Nuh dia guna teknik tu. Kadang-kadang dia ubah. Dia kata, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku berulang-ulang menyuruh mereka dengan berterus terang dan menyuruh mereka dengan secara berseorangan, secara diam-diam. Nabi Allah Nuh ni, kalau kita nak belajar tentang cara dakwah dia, ada masa dia cakap terbuka, ada masa dia cakap PM tepi. Dia jumpa personal lah. Nasihat. Kadang-kadang dia bagi nasihat, semua orang dalam grup WhatsApp tu baca. Contohlah. Kan? Ada masa dia PM, dia cakap personal. Itulah cara dakwah. Ada masa terang-terangan, secara terbuka. Ada masa secara perseorangan, secara diam-diam. Nabi Allah Nuh ni, tulis lagi cara dakwah dia. Sebab kita belajar pada tema tadi kan. Dakwah Nabi Allah Nuh ni juga kadang-kadang dia menggunakan kaedah memberikan motivasi. Dia umpan dengan dia bagi janji. Maksudnya cara dia bagi berita gembira lah. Ayat nombor 10 sampai ayat nombor 11 ni tuan-puan ya. Ini adalah cara dakwah Nabi Allah Nuh. Dia mengajak orang supaya bertaubat. Istighfar bertaubat ni, dia bukan cakap nanti kau selamat pada neraka, tapi dia guna kaedah. Dia kata apa kebaikan kau dapat kalau kau beristighfar bertaubat pada Allah. Maka Nabi Allah Nuh dia mengkaitkan dengan rezeki. Jadi ayat 10 hingga 12 inilah menjadi ayat yang kalau kita nak murah rezeki, bukan baca ayat ni, tetapi kena buat seperti ayat ini. Apa dia? Tengok ayat nombor 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sehingga aku, kata Nuh, berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Rabb kamu. Sesungguhnya Tuhan tu Maha Pengampun. Maknanya salah satu cara nak murah rezeki, banyakkan istighfar. Banyak minta ampun pada Allah. Jadi kalau kita istighfar minta ampun pada Allah, Allah akan hantar apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan hantar hujan yang lebat mencurah-curah kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan memperbanyakkan harta kamu. Wa banin, dan anak-anak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan buat untuk kamu kebun-kebun tanaman yang lain, dan Allah akan mengadakan bagi kamu sungai-sungai. Ini semua tentang rezeki. Tapi dekat sini kata kuncinya dekat mana tu? Kata kuncinya dekat ayat nombor 10 tu. Istighfaru rabbakum. Minta ampun kepada Rabb. Bertaubatlah kamu. Maknanya kalau kita banyak istighfar, minta ampun pada Allah, taubat kan, dia salah satu Allah murahkan rezeki. Salah satu rezeki dia bukan pada harta saja, tapi juga pada anak-anak. Jadi siapa yang susah nak dapat anak, nak anak lagi, tapi gap dia agak lama kan, petua nak dapat anak ni, salah satunya ambil ikut seperti mana ucapan Nabi Allah Nuh ni. Minta banyak, minta ampun pada Allah. Istighfar banyak-banyak. Allah murahkan rezeki.
dan Allah bagi anak-anak. Anak-anak juga adalah rezeki. Tuan-tuan, memang ayat ni kalau tuan-tuan bincang tentang kunci rezeki kan, memang digunakan ayat ni sebagai salah satu dalil yang nak menunjuk kepada cara rezeki itu adalah banyakkan istighfar. Okey, jadi Nabi Allah Nuh ni cara dia ajakkan dakwah, tengok kan dia pandai kan. Dia bagi orang macam tertarik hati kan. Konsep dia kalau buat ni dapat kebaikan apa. Dan kadang-kadang Nabi Allah Nuh ni cara dakwah dia banyak menggunakan kaedah logika. Dia bawa hujah, dia bagi orang tu berubah dengan dia bawa hujah logik, hujah akal lah. Contoh, Nabi Allah Nuh dia nak ajak orang beriman pada Allah kan, mengisahkan Allah. Dia kata, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu masih tak percaya kepada kebesaran Tuhan kamu? Lepas tu dia bagi hujah. Dia bagi hujah logik. Yang mereka kalau faham, mereka fikir seperti apa yang dia minta fikirkan tu, tentu mereka akan percaya tiada Tuhan lain melainkan Allah je. Seperti mana dia kata, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Pada sesungguhnya Allah itulah yang menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Tuhan ciptakan kamu daripada air mani, daripada segumpal darah, berperingkat-peringkat. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawan tibaqa. Kau tak perhatikan ke macam mana ada 7 petal langit bertingkat-tingkat ni? Maknanya Nabi Allah Nuh ni dalam dia dakwah, dalam berhujah tu, dalam dia dakwah, dia menggunakan hujah logik. Jadi dia guna hujah logik apa? Penciptaan manusia. Lepas tu dari sudut menjadikan langit-langit yang langit 7 tu. Lepas tu Nabi Allah Nuh dia bawa hujah lain lah. Banyaklah hujah lain tu. Dia bawa hujah وَجَعَلَ قَمَرَ فِيهِ النُّورَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Dia bawa hujah bulan sebagai cahaya, matahari sebagai lampu. Dia bawa hujah bulan, hujah matahari. Lepas tu dia bawa hujah tanam-tanaman. وَوَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Dia bawa hujah. Jadi daripada kisah Nuh ni, ibrah besar Nuh ni dia memang fokus tentang dakwah. Banyak orang mungkin ingat pada kapal tu saja, ingat kapal saja, ke taufan. Tapi orang terlupa untuk mengkaji sebelum datangnya taufan tu apa Nabi Nuh dah buat. Jadilah surah Nuh ni, daripada kita belajar nama surah itu, pemilihan nama Nuh itu, kemudian dengan tema, maka kita dapati Nuh ini adalah mempunyai banyak pendekatan dia dalam dia berdakwah, dan dia seorang yang sangat committed dalam menyampaikan dakwahnya, dan dia seorang yang sangat bijak dalam dia berdakwah. Jadi itulah sedikit sebanyak maklumat yang dapat kita kongsikan pada nama dan tema surah Nuh. Begitu juga pada nama dan tema surah Al-Ma'arij. Saya buka kepada soalan jika ada. Ada soalan kah? Ada soalan? Ada pertanyaan? Okey, kalau tidak ada pertanyaan, insya-Allah minggu depan kita belajar lagi 2 nama surah. Okey. Kita akan belajar nama surah Jin. Saya akan cerita sikit pasal Jin tu. Kenapa Allah Ta'ala nak namakan surah Jin? Betul tak? Tentu ada sesuatu pasal Jin tu. Kalau Allah letak nama Nuh, kerana nak tiru karakter Nuh. Kalau surah Jin, nak suruh takut Jin ke? Atau apa? Tunggu minggu depan. Kemudian kita akan belajar surah Al-Muzammil. Surah orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Kenapa berselimut? Ada apa dengan
Orang yang berselimut tu nak tiru apa? Nak suruh tiru pakai selimut ke? Betul tak? Jadi insya-Allah minggu depan kita akan ulas insya-Allah. Mohon rahmat dari Allah, mohon taufik dari Allah Azza wa Jalla, hidayah taufik untuk Allah Ta'ala mengekalkan kita dapat sentiasa mengikuti pertemuan setiap Jumaat malam Sabtu dengan belajar nama-nama surah. Kita belajar minggu depan surah Al-Jin dan surah Al-Muzammil. Nota tunggu saya beri pada minggu hadapan. Kalau ada kelapangan lagi, insya-Allah besok pagi kalau tak ke mana-mana ataupun ke mana-mana boleh dengar sambil memandu dan sebagainya. Besok dijemput mengikuti tadabbur suratul Kahfi. Yang mana besok kita nak menyambung lagi kisah pemilik dua kebun. Apa yang jadi pada kebun dia? Apa yang sepatutnya dia buat ketika dia nampak kebun dia sangat amazing? Dia patut cakap oh my god ke? Ataupun dia patut cakap wow ke? InsyaAllah kita jumpa pagi esok. Kita akan ulas tentang kisah seorang lelaki yang sangat kaya. Dia ada kawan dia miskin, tapi kawan dia beriman. Kawan dia ni baik sangat, bagi nasihat dekat dia. Maka apa jadi kepada kawan dia itu? Dan apa jadi kepada lelaki yang kaya raya ini? Besok kita jumpa insya-Allah jam 10.30 pagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz.